Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam di alam maya, salam pencerahan. Apa khabar teman-teman semua? Doa saya agar anda semua sihat walafiat. Hari ini kita sudah pun memasuki hari ketiga dan tarawih hari keempat sempena bulan yang penuh kemuliaan, bulan Ramadan. Apa khabar saudara Mustafa Ilyas? Semoga sihat ya saudara. Saudara Syah Ibrahim, terima kasih hadir sahabat malam bersama menemani saya. Saudara Muhammad Khalil, saudara Syafurin Syahari, saudara Faizal Acoy, saudara Hafazah Abu Bakar, saudara Syarizah Hussein, sahabat Salbiah binti Omar, Khairul Paklang, apa khabar? Gani Abu, Dayang Sarah, Japaruddin Taling, Syukur Jamil, Hamzah Hussein, Openg Temu, Abdul Ghani, Muhammad Shah, apa khabar saudara dari Melaka ya? Zulaimi Abdullah, Abu Samah, Rosli Bidi, apa khabar saudara Rosli? Saudara Romzi Lan, apa khabar? Ahmad Kamil, Husin Hassan, Kamarudin Dance, ni cucu saya dia masuk, bye bye. Okey, saudara Hamzah, Zalik Guzaili, Razuri Roslan Mak Yatim, Pak Cak, apa khabar Pak Cak? Bersama sejiwa, saudara Azri, Idin Sugih, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu akan saya santuni malam ini usai saya memberi pencerahan. Saudara, hari ini 3 Ramadan, 3 hari dah kita berpuasa. Dan sebentar tadi kita telah pun menunaikan solat tarawih hari yang keempat. Saudara, hari ini tanggal 15 April, laporan daripada Kementerian Kesihatan, kes baru tiba-tiba meningkat. Semalam 1889, hari ini 2148, kembali pada angka 2000. Jumlah keseluruhan yang terkumpul 367,977 dan mengundang kematian seramai 10 orang. Jumlah terkumpul kematian adalah 1,363. Di Sabah nampak gayanya tiba-tiba saja dia meningkat kepada angka daripada 117, dia naik 142, hari ini 202. Kemudian di Labuan juga naik walaupun angka single digit, tapi semalam 3, hari ini 3, semalam 1, hari ini 3. Cuma di Sarawak lah, di Sarawak ni nampak gayanya mengerikan saya. Warga Sarawak kena berhati-hati sebab peningkatannya begitu ketara. 3 hari lepas dia naik daripada 351 kepada 907. Kemudian dia turun 489. Hari ini meningkat balik 512. Di Kedah turun semalam 53, 26. Cuma di Penang ni tak cerai langsung. Combi, Mami, Mamu, Nana, awak lagu tu tak mau raya kah? Semalam 92, 2 hari berturut-turut 92 saja kesnya. Tapi hari ini dia naik kepada 134 orang. Di Perak dia turun tapi tak banyak, daripada 56 dia turun 51. Kami kemah ni tak nak raya ke yuk? Berusahalah yuk kita untuk melakukan penjarakan sosial, jaga kebersihan diri. Kalau tak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah ya, sebab di Selangor masih lagi angka yang tidak menyenangkan. Semalam 517, hari ini 499. Begitu juga di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ada peningkatan. Semalam 134, hari ini 171. Putrajaya kekal 8 orang. Di Negeri Sembilan turun semalam 51, hari ini 34. Cuma di Melaka lah semalam single digit, elok 6 orang saja. Tiba-tiba hari ini naik 53 orang. Di Johor juga semalam 84, hari ini 182, ada peningkatan. Begitu juga di Pahang juga naik semalam 13, hari ini 34. Di Terengganu semalam 14, tiba-tiba hari ini naik lagi 57 orang. Di Kelantan masih lagi 221, semalam 226. Ingat saudara ya, 7 kawasan telah pun diisytiharkan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ya. Kalau boleh tak payah keluar rumah lah. Tambah-tambah lagi tak ada pula pasal Ramadan dan sebagainya. Di Perlis seorang masih lagi belum dapat sifar COVID-19. Itulah laporan yang saya dapat sampaikan hari ini berhubung dengan keadaan COVID-19.
Cuma yang agak tak seronoknya, pertama di Sabah hari ini 202, kemudian di Pulau Pinang 134, di Selangor 499, Wilayah Persekutuan 171, di Johor 182 dan di Kelantan 221. Saudara, kalaulah tidak ada keperluan, elok duduk di rumah. Bulan-bulan puasa ni pun, hari pun tak menentu, hari hujan. Saudara, bila hari hujan saya perhatikan, apabila hadirnya musim hujan, maka COVID-19 dia cepat merebak bila sejuk. Baik saudara, saya samalah kita berdoa agar COVID-19 ni segera berakhir. Kita dah dekat nak raya dah ni. Aduhai, apa nak jadilah negara kita ni. Bagaimanapun saudara, e-commerce, jangan lupa dengan Azhar. Kalau saudara ada produk saudara, sila hubungi Azhar 011-330-41241. Sibukkan ibunya dengan renang tok dan juga ini kuih baulu berdal. Kalau tak ada nak buat apa duduk rumah seorang, tak ada buat apa, boleh berpesan buku daripada dia. Buku yang saya garap, kisah catatan dari almarhum Datuk Arif Idris. Kisah-cerita yang bawa oleh Tengku Razali sudah habis dari stok. Nak buat macam mana? Ataupun saudara boleh berhubung dengan Siti Farehah 017-711-4300, 017-711-4300. Kalau saya dengar berdebam itu tandanya dia tengah menyediakan dendeng manis Siti Farehah. Ya saudara, begitu juga saudara boleh berhubung dengan Syauqi 012-357-5703 untuk mendapatkan buah-buahan segar di bawah harga pasaran dan juga ini kurma, ajwa, safawi, mariami, mejul bersama dengan buah tin, apricot kering serta kismis. Saudara juga tidak lupa saudara boleh layari Instagram Kelapa Sejati ataupun dalam Facebook Kelapa Sejati, iaitu produk-produk penghasilan saudara Roslan Ishak. Saudara boleh berhubung dengan Roslan Ishak 019-691-4248. Sebab beliau menghasilkan kerisik kelapa ni. Bulan-bulan puasa dekat nak raya perlu kerisik. Harga kelapa pun dah meningkat naik di pasaran tadi saya tengok. Begitu juga dengan cuka kelapa. Cuka kelapa ini adalah untuk membantu mengurangkan risiko darah tinggi dan strok, serta pati kelapa untuk membantu meningkatkan kelembapan kulit dan mengurangkan risiko penyakit eczema. Jadi berhubung dengan saudara Roslan Ishak 019-691-4248. Itu produk-produk penghasilannya, itu Kelapa Sejati. Dan jangan lupa juga saudara, kepada dalam bulan puasa ni eloklah jus madu cider apple. Ini produk daripada 3 hari lagi saudara, promosi daripada saudara Zul. Saudara Zul 019-917-0449. Saudara boleh buka dalam web Shopee Tokoh Jamu Kemaman. Jadi tinggal besok lagi, iaitu jus madu apple cider, beli 2 dapat 1 percuma. Saudara, ini kegunaannya adalah untuk memelihara kesihatan awet muda, mencantikkan kulit dan mengukuhkan sistem ketahanan badan, menolong sistem penghadaman, mencegah masalah sembelit, menghilangkan masalah susah tidur seperti tidur tak lena dan masalah cepat lupa. Ia juga menghilangkan bau mulut. Kita bulan puasa ni saudara, menurunkan berat badan dengan berkesan dan menghapuskan lemak badan yang tersimpan. Jadi kita kalau bulan puasa ni selalunya kita susah buang air besar. Jadi air madu cider apple ini amat sesuai untuk saudara. Beli 2 dapat 1 percuma, tinggal 1 hari lagi. Hubungi saudara Zul 019-917-0449. E-commerce usai. Kita berniaga lah saudara, nak buat macam mana dalam keadaan negara sekarang ni. Perdana Menteri pun kata negara sekarang ni semakin kekurangan wang. Saya seriau bila dengar begitu. Sebab itulah saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Saudara, kalau kita berbelanja tanpa had, negara akan bankrupt saudara. Ini kekhawatiran saya. Kalau berbelanja tidak mengikut perlembagaan, jadi selalunya kita berbelanja ni bawa ke parlimen meluluskan baru boleh kita berbelanja. Kalau berbelanja begitu saja, maka mendekatkan pada negara kita kepada kebankrapan. Oleh itu, kita mohonlah agar parlimen dapat bersidang supaya ada semak dan imbang.
Baik, saya tajuk perbincangan kita malam ini adalah Menteri Santa Claus. Yahoo! Menteri Santa Claus. Musim kalau apa ini musim Christmas, so dia datang bawa ke pelbagai hadiah oleh-oleh. Sebelum saya memberi pencerahan tentang apa yang saya maksudkan dengan Menteri Santa Claus ni, Datuk tolong komen kenapa Lestari ni belum masuk lagi sedang saya baru 4 kali dapat. Dayan Sarah, saya tiap-tiap malam saya menyampaikan salam saya semua kepada warga Kepulauan Wang Simpanan Pekerja. Saya orang Kelantan kena dah ambil ok lah. Mereka yang berada di Kepulauan Wang Simpanan Pekerja ni macam pakak badak lah. Buat tak tahu saja. Kadang-kadang raya dah dekat, bulan puasa orang tak ada duit. Jadi Mak Faizal kurangkan menteri, potong gaji, sepatutnya begitu. Ya, baik. Sebelum saya memberi pencerahan lagi secara kita santuni dulu pantun Pak Nazir. Apa kata Pak Nazir? Janji bertemu di Pekan Rompin bersama di bawah udang kara. Tidak berilmu menjadi pemimpin, rakyat kecewa, rosak negara. Ini yang sedang kita alami sekarang. Sebab setengah ada pemimpin nak jadi pemimpin tapi berilmunya sekat tiang. Akhirnya negara rosak, saudara. Dalam perahu duduk termenung, melunjur kaki menghadap hulu. Sudah tahu tingginya gunung, hendak mendaki, berlatihlah dulu. Jadi kalau saudara dah tahu gunung itu tinggi, berlatihlah dulu, bertatih dulu. Ini tiba-tiba tunggu jadi menteri, ini jadi kelang kabutnya, tak tahu buat kerja pun. Saya harus memberi peringatan bagi mereka yang menyunting semula live saya dan masuk ke channel YouTube. Anda bertanggungjawab di atas suntingan anda. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Jadi sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda di sini. Pihak saya juga tidak mampu untuk memantau ke semua komen-komen yang ditulis di sini. Jadi segala komen anda adalah tanggungjawab anda. Dan saya tidak mahu mengusir anda daripada ruang ini walaupun anda tidak bersama dengan saya. Bagi saya kita harus menyantuni. Semua orang ada pandangannya. Tapi cuma saya minta gunakanlah bahasa yang baik dalam bulan yang mula ini. Jangan kita mencarut, jangan kita mencaci, memaki hamun. Itu bukan bahasa kita. Saudara Mak Hasan, Datuk Lestari pun tak dapat lagi ni. Saudara bukan saudara seorang saja. Sebab itu saya setiap kali pencerahan saya salam impian moratorium dan keperluan Simpanan Pekerja. Sini saudara Johari Ismail, Datuk, kami bekas polis yang pernah bertugas di bawah pemerintahan Barisan Nasional dulu amat bangga dan kenapa kami kerja kami. Tapi sekarang ni apa dah jadi? Harapan kami moga Malaysia menjadi harimau Malaya semula. Saudara bukan saudara seorang saja. Saya mendapat kiriman banyak. Mereka menzahirkan perasaan kecewa mereka. Sebab lebih-lebih lagi mereka yang berada dalam pasukan keselamatan, pasukan tentera, mereka berkorban jiwa dan raga, meredah hutan belantara, memburu pengganas-pengganas waktu kita bertempur dengan pengganas komunis, mengawal perairan kita di tengah samudera, mengawal sempadan kita di Kalimantan, di Sabah dan di Sarawak. Begitu juga di kawasan persekitaran sempadan kita dengan negeri Thailand. Jadi akhirnya bila mereka melihat keadaan negara dan keadaan tentulah mereka akan kecewa. Saya juga amat memahami perasaan anda. Begitu juga teman-teman kita yang pernah bertugas dalam pasukan polis. Mereka melaksanakan tindakan undang-undang. Mereka adalah penguasa yang mahu melihat negara kita ini sebagai negara rule of law. Tidak ada sesiapa pun terkecuali daripada undang-undang. Jadi saya begitu terkesan lah. Memang semua orang terkesan melihat kebobrokan kepimpinan hari ini. Kalau saya bercakap selama malam, orang kata kerja lain, saya tak ada nak maki orang saja. Tapi ini gambarannya. Saya tak boleh menipu diri saya tak boleh menipu anda sebagai pelayar saya. Saya harus menceritakan dan saya memberi pencerahan sepatutnya begini. Seharusnya begitu. Saya tidak mempunyai kuasa, hanya mengutarakan pandangan. Ya, saudara. Sebab itu berkali-kali saya katakan kebajikan harus didahului dan rakyat perlu disantuni. Saya menuntut, saya memohon kepada pimpinan negara, kebajikan rakyat hendaklah didahului dan kehidupan rakyat perlu disantuni. Jangan terbiar begitu saja. Sebab sekarang ni
gergasi jerung-jerung yang sedang berusaha, sedang menunggu untuk menarik kenderaan anda apabila moratorium tidak terlaksana sehingga saat ini tidak ada pengumuman. Jadi apakah nanti dah hadir Aidilfitri, teman-teman ada yang kehilangan kereta, kehilangan motosikal dan sebagainya. Bila kalau motor dah kena tarik, apa lagi kenderaan yang boleh digunakan untuk mencari rezeki sekupang dua? Macam mana yang kena pukul, kelang tutup? Itu kita serah pada pihak polis. Dah pun ditangkap. Alhamdulillah, sebab itu saya katakan pihak pasukan polis kita ini adalah satu pasukan yang terhebat. Sekejap aja boleh selesai, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sekejap saya buat laporan dah dapat tangkap 4 orang. Malahan selepas ditangkap, diberkas orang yang melakukan tindakan mengambil undang-undang di tangan mereka sendiri, dia pukul sendiri dia punya guard, tiba-tiba bila pihak polis menjalankan siasatan, baru terdedah bahawa mereka ini juga terlibat dalam beberapa kegiatan perniagaan yang tidak diizinkan. Jadi rupanya dapat jumpa jumlah wang yang berjuta ringgit, dengan jongkong-jongkong emas. Jadi itu keadaannya negara kita. Sebab tu saya mengucapkan syabas kepada pasukan polis negara kita ini yang terbaik melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Sebab saya kata ini rule of law. Dan sekarang ni yang cuma saya zahirkan, keadaan sekarang ni masih belum reda. Keadaan barangan di pasaran, bulan puasa ni orang dah susah, tak ada duit. Barang terus naik dan tidak ada nampak tanda-tanda penurunan kawalannya. Bagaimanapun saudara, saya malam ni ingin mengingatkan kepada teman-teman semua, iaitu kadar zakat fitrah bagi tahun 2021 tahun ini. Jangan lupa bayar fitrah. Kita ni tak ada duit, macam mana pun kena carilah. Selalu orang cakap cukai kepala, kena bayar. Fitrah ini wajib kita tunaikan. Tak upaya macam mana pun berusahalah saudara. Ada hikmah bodyguard ditangkap. Betul saudara Musa Yusof. Jadi ni kadar fitrah bagi negeri Perlis adalah RM7. Dia semua tak ada perkecualian, tak ada tinggi, tak ada rendah. Semua rakyat di negeri Perlis kadar fitrahnya, zakat fitrahnya adalah RM7. Tetapi di Kedah ada 4, iaitu RM5 ada, RM7 ada, RM14 ada, RM21 pun ada. Ini tertakluk pada jenis beras ataupun nasi yang anda makan. Kalau anda makan beras yang paling mahal, selalu makan beras wangi, dia siap sebagainya, maka bayarlah zakat fitrah pada kadar RM21. Kalau yang pertengahan tu RM14. Kalau biasa-biasa RM7, dan kalau yang kurang berkemampuan RM5. Itu di negeri Kedah. Tetapi di Pulau Pinang, kadar zakat fitrahnya adalah RM7 atau RM12 atau RM16. Saudara bersikap jujur tau. Dan bila nak membayar fitrah ni, cerita pada Amir, saya makan beras jenis ini, berapa nilai yang perlu saya bayar? Kerana ini antara anda dengan Allah SWT. Di Perak RM7, RM14 dan RM21. So tertakluk kepada jenis-jenis beras yang anda makan saban hari bersama keluarga. Di Selangor juga RM7, RM14 ataupun RM21. Jadi beras wangi, saya ingat kalau beras wangi itu rasanya antara RM14 ke RM21. Beras biasa tu RM7. Di Negeri Sembilan RM7, di Melaka RM7 dan RM14. Jadi di Negeri Sembilan ada RM7 saja. Tapi di Negeri Melaka ada 2 kategori, iaitu RM7 dan RM14. Kalau saudara makan beras yang agak mahal sedikit, bayarlah RM14. Untuk satu kepala, bukan hanya 2 orang. Jadi kalau saudara punya tanggungjawab, ada anak, ada isteri, kalikanlah dengan RM14. Kalau makan, sebab kita makan yang sedap-sedap, tujuan zakat fitrah ni supaya asnaf-asnaf juga dapat merasai nikmatnya hadirnya Aidilfitri nanti. Di Kelantan antara RM7 dan RM14. Biasa makan beras biasa RM7. Kalau selalu beli beras dekat Siam, beras wangi daripada Siam RM14. Ataupun yang mahal lagi, beras basmati dan sebagainya, beras jenis super RM21. Ini bukan sesekali kalau makan selalu. Jadi di rumah stok makan hari-hari beras jenis super wangi dan super basmati, bayarlah RM21. Tapi kalau biasa saja beras wangi RM14. Kalau yang biasa lagi, beras ini adalah RM7. Saudara Haji Jasin Abdullah, marilah kita beramai-ramai memohon merayu kepada Allah Azza wa Jalla
agar Allah mengangkat wabak penyakit COVID yang telah melanda kita lebih setahun ini. Sini Saudara Haji Jasin, memang itulah sepatutnya. Tadi pun kita sepatutnya bila kita solat tarawih, diikuti dengan solat witir, kita berdoa. Malam nak tidur pun berdoa, ya saudara. Saudara Akram Ismail, Ahmad Ramli, betul habis semua benda naik ni. Belum dekat raya nanti habislah. Melambung-lambung. Aduh, hai nak kerja pun tak ada. Macam mana? Saudara, di Kelantan 17, 14, 1, di Sarawak RM7. Flat rate semua. Jadi teman-teman saya, pelayar-pelayar yang tinggal di Sarawak, kadar zakat fitrah anda adalah RM7. Di Sabah antara RM6 ke RM7.50. Itu bergantung kepada pendapatan dan juga jenis barang makanan yang anda makan seharian. Sementara di wilayah persekutuan antara RM5, RM7 dan RM14. Saudara, kalau makan, ya dalam keadaan sekarang ni, nak makan beras super sangat pun dah tak ada kemampuan. Sampai RM45 satu beg, RM55 satu beg. Tapi kalau yang berkemampuan, silakanlah. Bayarlah RM14 ataupun RM21. Saudara kena ingat bahawa zakat fitrah ini sama-sama kita membantu. Sama umat-umat Islam kita yang tidak berkesempatan seperti kita. Cuma hari ini saudara, saya sebenarnya tak seronok. Tapi saya terkejutlah apabila tular di laman website bagaimana Yang Amat Berhormat Tan Sri Perdana Menteri dia turun. Beliau turun kononnya nak pergi tengoklah dekat pasar Ramadan, keadaan macam mana situasi peniaga-peniaga. Beliau berada di Bazar Ramadan Precinct 3 di Putrajaya. Jadi sambil dia berjalan, dia tiba-tiba, ya Allah, ada pula orang duk menjerit. Dia kata, tak malu ke? Hari-hari kami kerja, hari-hari kami turun, hujan panas kami turun. Jadi tak payahlah Tan Sri datang, tak payahlah, jalanlah Tan Sri. Tan Sri tak payah tengok kami lah. Jadi ertinya sekarang ni rakyat pun dah tak ada penghormatan kepada Perdana Menteri. Saya kecewa benda ni berlaku kerana beliau lah Perdana Menteri kita. Tapi nak buat macam mana? Kerana itulah keadaannya. Artinya sekarang ni rakyat tak, dulu kalau Perdana Menteri turun ke pasar-pasar Ramadan begitu, berebut orang nak berselfie, nak ambil gambar kenang-kenangan. Tapi hari ini beliau berjalan sendirian. Saya tengok dan saya perhatikan keadaan begini, ini bukanlah satu benda yang baik. Sebab itu saya katakan, kalau dah itu keadaannya, saya ingat penasihat-penasihat bagi tahulah, Tan Sri enough is enough lah. Saya rasa sebelum jadi parah lagi, sebelum rakyat menambah lagi kebencian yang bukan-bukan. Sebab dalam keadaan sekarang ni dah setahun lebih Tan Sri berada di anjung kuasa di Seperdana sebagai Perdana Menteri. Kedudukan ekonomi kita terus merosot. Dan malahan Tan Sri sendiri buat pengumuman 3 hari lepas bahawa kononnya bahawa negara kita ni dah tak cukup duit. Saudara Muhammad Nazif, madulah. Bukan saja keadaan ni. Sebenarnya dalam dunia hari ini, dunia tanpa sepadan, dunia melihat apabila keluar saja dalam website ataupun dalam internet dan sebagainya, satu dunia tengok. Macam mana kita lihat, macam di India, ada wakil rakyatnya yang pergi ke kampung ni kena berlasah dengan penduduk kampung kerana dia menipu rakyat. Ada menterinya, menteri pembangunan luar bandarnya ditolak dalam sungai kerana amarah rakyat yang tak boleh lagi disimpan. Jadi saya rasa dalam keadaan begini, terpulanglah pada Tan Sri. Kalau tak lagi duduk sebagai Perdana Menteri, hadapilah keadaan begini. Itulah keadaan apa yang berlaku. Rakyat makin hama. Itu kira berdepan tu. Belum di belakang Tan Sri. Belum lagi di kedai-kedai kopi. Kalau di kedai kopi, ya Tuhan, tak ada lain orang bercakap. Sebab mereka dah susah. Semua ini berlaku apabila rakyat merasa kehidupan mereka tersepit. Apabila kehidupan mereka sukar, tak ada tempat mengadu dan mereka tidak melihat tak adanya sebarang unjuran. Tiada satu rangsangan ataupun tindakan bagaimana untuk memperbaiki ekonomi. Jadi sebab itu saya katakan rakyat akan marah apabila perut mereka lapar. Mereka akan sabar kalau bangun pagi ada makanan atas meja. Jadi sekarang ni mereka memujalah zaman Datuk Seri Zahid Najib. Zaman bosku, rakyat tak susah. Walaupun waktu tu kenaikan barang naik. Bukan tak naik, tapi tidaklah sesempit sekarang. Kerana sekarang ni rakyat tak ada pekerjaan.
Masalah yang besar sekali kita hadapi hari ini adalah tiadanya peluang pekerjaan. Dan nak meniaga pun kerana COVID ini macam mana berlaku di Kelantan. Orang dah buka gerai, dah tempah dia punya gerai, dah cari kanopi, dah cari peralatan, tak boleh meniaga pula. Ya, kita tahulah sekarang ni COVID-19 dah meningkat di Kelantan. Tapi apakah dilakukan untuk seluruh negeri Kelantan tak boleh meniaga? Sedangkan di negeri Kelantan ini terkenal dengan kuih muihnya dalam zaman bulan puasa. Bila hadirnya bulan Ramadan ni, Kelantan ini orang tengok macam satu pesta. Sekarang tak ada. Jadi rakyat begitu terkesan. Begitu juga sekarang ni dah 3 hari. Saya 3 hari saya turun nak melihat bagaimana keadaan. Tetapi saya amat sedih kerana berlaku pula hujan ribut. Jadi gerai-gerai yang tumbang, yang dipukul ribut, meniaga, makanan masuk air, dah tak dapat duit, tak dapatlah keberuntungan. Harus dilihat macam mana keadaan sekarang ni. Jadi sebab itu saya katakan, macam semalam saya kata, menteri yang ada tu, apakah mereka tidak membincangkan? Kenapa tidak disantuni kehidupan sekarang ni? Jangan hanya memikirkan soal politik. Rakyat pun benci. Hari-hari sembang lain tak ada politik. Orang ni tak betul, orang ni tak betul. Yang rakyat nak tahu, nak makan. Ini kelaut-kelaut, sudah-sudahlah. Ya. Saya bukan apa, saya menceritakan keadaan. Saya nak marah, marahlah, apa boleh buat. Saya tidak boleh menahan anda amarah. Tapi anda kena ingat, amarah rakyat lebih teruk lagi. Ini dia yang saya lihat di sekitar Kota Raya Kuala Lumpur. Tadi saya turun ke Kampung Baru. Di sekitar Kampung Baru dulu, kawasan itu memang popular dengan makanan. Dekat kawasan pintu gerbang. Tapi hari ini tidak. Cuma gerai-gerai yang kekal saja. Tak ada gerai-gerai yang diizinkan untuk berniaga. Sedangkan bila sebut Kampung Baru ni, semua orang bekerja untuk cari bubur lambuk Kampung Baru. Bila makan bubur lambuk Kampung Baru ni, ada pula dengan dia punya sampingannya, lauk pauknya. Ada tu ada, bukan tak ada. Tetapi tidak semeriah. Bila saya bertanya, saya berbual dengan Kak Som, saya berbual dengan Kak Suraya, saya berbual dengan Abang Majid tadi. Saya tanya macam mana, dia kata teruk sekarang ni. Dia kata dalam keadaan sekarang ni teruk, dia kata perniagaan. Mungkin dia kata kerana orang tak ada duit. Jadi itu keadaan secara. Jadi dalam kita menghadapi suasana yang begini murung sempena bulan Ramadan ini, semua saya boleh pesan pada saudara, sabar je lah nak buat macam mana. Kerana nak kata nak kerja bukan tak ada berusaha, dah berusaha. Tapi tak ada pula langganannya. Orang dah tak ada duit. Dan saya nampak satu kenyataan yang amat berbahaya apabila Tan Sri menyatakan bahawa negara sekarang ni sudah tidak mempunyai wang yang cukup untuk membantu rakyat dan sebagainya. Keadaan ini sebenarnya tidak begitu baik. Sepatutnya kalau benarlah begitu, tak payah cakap pun. Jadi panggil menteri-menteri, cari jalan. Tak perlu pergi dedah kepada media, maka tular di seluruh dunia. Malaysia punya ekonomi terus merudum. Sebab itulah saya baca catatan Surah Jami' dia kata Perdana Menteri Mahathir Mak Yassin mengeluh. Katanya we don't have much money left. Itu kita tidak lagi banyak wang yang tinggal. Jadi bagaimana pula dia persoalkannya? Dia kata bagaimana pula nak bayar gaji, allowance dan claim para menteri. Bila mengirimkan sekadar sepintas lalu. Cuba kita lihat pendapatan 32 orang menteri untuk bulan Ogos tahun 2020. Sejak sebulan lalu, sejak bulan Ogos 2020, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin mendapat bayaran gaji RM104,841. M. Saravanan RM143,628. Itu menteri sumber manusia. Apa yang dibuat kita tak tahu. Nancy Shukri, menteri yang menjaga soal haiwan pelancongan negara, mendapat gaji sebanyak RM79,347. Datuk Muhammad Khairuddin Ahmad Razali itu RM1,000. Saudara Datuk Mustafa Muhammad, Menteri Ekonomi Negara, RM69,000 gajinya. Apa yang dibuat untuk merangsang ekonomi negara? Halimah Sadiq, Menteri Perpaduan Kaum, Halimah mendapat RM68,712. Muhammad Ridwan Mak Yusof, ini Menteri Kapal Terbang, Menteri Kereta Terbang, dia punya gaji RM65,407. Taqiyuddin Hasan, Menteri Jabatan Perdana Menteri yang jaga awal undang-undang, RM62,412. Dr. Wee Ka Siong, Menteri Pengangkutan, RM65,236.
Tengku Zafrul, Tengku Abdul Aziz, Menteri Kewangan kita, RM62,077. Khairi Jamaluddin, Menteri Musti, RM61,000. Ronald Kaindi, Menteri Pertanian, RM59,972. Rizal Marikan, Menteri Belia dan Sukan, RM59,561. Fadilah Yusof, RM58,463, Menteri Kerja KL. Kemudian Dr. Samsul Anwar Nasara, Menteri Tenaga, yang menjaga TNB. Dia dapat gaji Samsul Nasara RM58,070. Dr. Adham Baba, Menteri Kesihatan, RM57,845. Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Alam Sekitar, yang akhirnya meluluskan supaya sampah-sampah boleh dikitar masuk dalam Malaysia ini, dapat gaji RM57,227. Dr. Zulkifli, Menteri Agama, yang tular dalam media sosial, menaiki private jet ke Arab, mendapat gaji sebanyak RM56,000. Dr. Noraini, Menteri Pengajian Tinggi, yang menjaga pusat-pusat pengajian tinggi, APTA dan sebagainya, mendapat RM55,227. Nasir Anwar Musa, Menteri Wilayah Persekutuan, RM55,227. Datuk Hamzah Zainuddin, Menteri Dalam Negeri, RM55,227. Dr. Abdul Latif Ahmad, Menteri Pembangunan Luar Bandar, mendapat gaji RM50,147. Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi, Menteri Penerangan, tak tahu apa yang diterangkan, kita pun tak tahu. Dia dapat gaji RM52,000. Zuraidah Kamarudin Mak Lampir, Menteri Kerajaan Perumahan dan Kerajaan Tempatan, gaji dia RM51,236. Isyamuddin, Menteri Luar, RM51,236. Alexander Natalinggi, ini Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna, yang sepatutnya menjaga kenaikan harga barang dan sebagainya. Dia mendapat gaji sebanyak RM43,637. Rakyat terus terbeban dengan harga yang tak ada kawalan. Dr. Wan Junaidi, RM42,907. Dr. Maximus Johnny T. Ongkili, RM41,000. Ismail Sabri, ini Abang Long, RM40,122. Dr. Mak Radin Jidin, Menteri Pendidikan, RM34,242. Rina Harun, RM34,004. Jadi sebulan saja untuk 32 orang menteri ini, dikira ni Saudara Jamil posting kat saya, dia kata RM1,942,505.78. Gaji menteri, dan tak ada seorang pun yang mengumumkan, kerana dalam keadaan sekarang ni untuk bersimpati dengan rakyat, dia bersetujulah. Kerana Perdana Menteri pun dah buat pengumuman bahawa wang tak berapa nak ada lagi dalam negara ini, maka kita potonglah gaji kita. Tak ada. Begitu juga mereka-mereka yang menjadi timbalan-timbalan menteri, pengurusi-pengurusi JSC. Berjuta kita habis duit hanya untuk membayar gaji mereka. Kita tak tahu apa yang mereka lakukan. Saya bukan nak marah, tidak, tapi kita mempersoalkan. Rakyat tak berkisah. Kamu nak ambil gaji berapa pun ambil lah, asalkan kehidupan rakyat ini dibela, kehidupan rakyat ini kembali selesa. Itu saja. Ni tak, dia selalu berani. Senator lain, ahli-ahli parlimen lain, ahli Dewan Negeri lain. Semua yang berhormat belaka. Khairul Hafizah berani. Kenapa tak sama Datuk? Iaitu wallahu a'lam bissawab. Dia kita ni bukan macam negara-negara lain. Gaji serentak itu tak ada. Ada perbezaan, ya. Tu gaji menteri belum masuk allowance tu. Betul Saudara Ibrahim? Gaji baru. Ali. Memang letih. Saya duk baca ni pun letih, apatah lagi saudara. Kerana kita lebih letih lagi kerana kita tak ada wang yang masuk. KNG bayar gaji buta. Betul. Kita merasakan bahawa kita bayar gaji buta kerana mereka tidak menyantuni rakyat. Itu saja. Kalau mereka menyantuni rakyat, masalah rakyat dilihat, ditangani, dipikirkan. Kalau Menteri Ekonomi, fikir macam mana nak membangun ekonomi kita. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Awal Pengguna, macam mana nak menjaga kawalan harga barangan supaya rakyat tidak terus beban. Azmin Ali, Menteri Perdagangan dan Industri, Perdagangan Antarabangsa dan Industri, MITI, macam mana nak cari pelabur, pergi ke luar negeri, berjumpa dengan duta-duta, adakan pertemuan,
barulah nampak gerakan untuk menyemarakkan ekonomi negara. Ini tidak, ekonomi tidak sepi. Mereka sedap duduk atas kursi. Saya tak tahulah apakah mereka tidak malu pergi ke pejabat. Kalau saya lah, saya malu nak masuk pejabat. Oh, yang hormat, apa khabar? Malu saya. Sebab mereka yang menghormati anda itu gajinya kecil. Orang yang tukang buka pintu, dan driver ni, gajinya kecil. Jadi, dalam keadaan sekarang ni, saya tak tahulah. Rakyat sekarang ni kena PKP, rentas negeri. Dan Menteri Kesihatan telah pun mengumumkan. Dia kata bazar Ramadan ditutup jika ada kluster-kluster jangkitan jadi didapati. Begitu juga dia kata bahawa untuk rentas negeri hari raya ni tak ada balik kampung lah. Rakyat terkepung dan terpasung di rumah sendiri. Nak cari rezeki dah tak boleh. Jadi Pak Menteri buat apa? Ini gambarannya saudara yang saya harus menyatakan. Dan tapi apa yang dapatan saya melihat ini kesan politiknya ni. Saya tengok terkejut juga saya. Sebab Anwar Musa dia kata UMNO tidak boleh bergerak sendiri pada PRU 15. Masih lagi nak cerita pasal politik. Dalam keadaan bulan puasa kita susah ni, masih lagi mengeluar kenyataan politik. Patutnya tunggu dulu. Dah habis selesai sebab kita malam-malam kita buat tarawih, kita menghadap pada Allah SWT, mengangkat tangan, bermohon pada Allah agar diberikan rahmat kepada negara kita, supaya rakyat kita bahagia. Tak ada. Dia tiba-tiba dia kata UMNO tidak boleh bergerak sendiri pada PRU 15 nanti kerana UMNO parti yang lemah dan sudah pincang. Ini saya marah. Bila dia menyatakan begitu, saya marah. Kerana dia sebagai orang UMNO. Kalau kamu dah rasa UMNO itu parti yang dah pincang, dah lemah, keluar sajalah. Tak apalah, biarlah kami menyantuni. Biarlah pimpinan yang ada sekarang ni, kita perbaikilah. Layar yang robek, yang kamu robekkan itu, tak apa kita. Sebab saya tak risau, kerana waktu kita kalah dulu. Waktu kita tak boleh membentuk kerajaan, kesan pilihan raya ke-14 dulu. Kita kalah. Ramai yang meninggalkan UMNO. Ramai pemimpin yang tak nak bertanding dan sebagainya. Dan waktu itulah UMNO ini digembling dengan penuh keikhlasan oleh pimpinan. Daripada presidennya Datuk Zahid Hamidi, timbalan presidennya Datuk Mat Hassan, ahli-ahli majlis tinggi, naib presiden, ketua wanita, ketua puteri, ketua pemuda, dan ahli-ahli peringkat akal umbi. Kita setia. Tak ada masalah. Dan sekarang ni bila dilihat UMNO ni sudah mula bangkit, lepas tu kita mewujudkan pula muafakat nasional, ada cahaya yang lebih cerah. Mereka berbondong-bondong nak mengambil alih jawatan dalam parti. Ini yang saya tak bersetuju. Bila tengok sekarang ni ada peluang nak bertenggek, maka bertenggek. Jadi kalau ada masalah, mereka akan meninggalkan parti. Dan hari ini, bila mereka sudah berada dalam kerajaan, kerana kekuatan UMNO tu sudah pulih, maka terbentuklah satu kerajaan baru dan UMNO menyokong, maka mereka jadi menteri. Jadi bila mereka jadi menteri, tiba-tiba sekarang ni mereka nak memperlekehkan pimpinan dalam UMNO yang tidak berjawatan. Ini bagi saya tak betul. Presiden diketepikan, langsung tidak ada ambil tahu. Nah, ini keadaannya. Jadi presiden tidak dihormati dan malahan dicari usaha supaya presiden ini disingkirkan. Kenapa? Kerana kalau mereka jadi presiden, maka mereka lah akan jadi calon Perdana Menteri. Artinya UMNO itu kukuh. Jadi macam mana boleh dia katakan UMNO tak boleh bergerak sendiri pada PRU 15? Memang betul. Memang saya tidak nafikan, berkali-kali saya dah menyatakan bahawa menjelang pilihan raya yang ke-15 nanti, tidak ada parti pun, tidak ada mana-mana parti pun yang dilihat mampu untuk mencapai kemenangan sekurang-kurangnya 120 kursi. Tak ada. Walaupun UMNO mungkin meletakkan calon di 120 kursi, ataupun Parti Keadilan meletakkan 120 kursi, ataupun DAP meletakkan 120 kursi, Waimah Parti PAS pun meletak 120 kursi, ataupun Parti Pribumi sebagaimana kenyataan presidennya Tan Sri Muhyiddin, dia kata 220 kursi. Saya kata letaklah, tapi tidak akan dapat untuk membentuk kerajaan, melainkan selepas pilihan raya itu dipikirkan bagaimana untuk mewujudkan satu kerajaan baru, satu jajaran baru yang itu membentuk kerajaan dengan bersama dengan parti-parti lain. Ini yang dilihat. Jadi mereka sekarang ini merasakan bahawa UMNO masih lagi dominan. UMNO berupaya mendapat sekurang-kurangnya 80 ke 90 kursi.
Dan tentulah dia dominan. Kalau dengan kedudukan begitu, bila dia bercantum dengan mana-mana parti pun, dia dominan. Dia yang akan menentukan hala tuju kepimpinan negara. Ini yang mereka berebut-rebut. Berebut-rebut nak memegang jawatan Presiden UMNO. Kerana itu sekarang ni saudara, yang sebenarnya katakan, datang saja musim bulan puasa ni sudah menjadi pesta Santa Claus. Dulu kalau dalam masyarakat Kristian, bila hadirnya Merry Christmas ataupun hari raya hari Christmas, perayaan mereka akan hadir Santa Claus membawa hadiah-hadiah, dipercayai bawa hadiah tinggal depan pintu lah bagi anak-anak tu. Dengan pelbagai permainan, baju ada, kasut ke apa ke, sebagai oleh-oleh sempena hari Christmas. Tapi sekarang ni kita bila hadir saja bulan Ramadan, tiba-tiba saya lihat sudah ada pesta menteri menjadi Santa Claus. Kerana bila menteri hadir datang tu, genggam pula tu ada pula dia punya uncang. Uncang-uncang yang perlu diberikan. Jadi saya melihat sebagai contoh semalam di Shah Alam. Sebab itu saya membaca tulisan daripada Datuk Dr. Puan Zakasi. Apa dia kata? Sekarang ni dia kata Menteri Wilayah Persekutuan pusing seluruh negara. Rajin sungguh dia kata. Apakah Sabah, Kedah dan malam tadi Selangor sudah jadi wilayah persekutuan katanya. Mungkin flat-flat rumah PPRT sudah habis dilawati. Menteri sudah tak ada kerja dah. Sebab itu dia datang ke negeri-negeri cakap pasal politik saja. Lagi kuat politiking walaupun dia pentaksub Kerajaan Perikatan Nasional yang landscape darurat kononnya untuk kurangkan politiking. Jadi mereka yang datang katanya diberikan peruntukan. Rasanya untuk peribadi 4K, 3K dan 2K, 4,000, 3,000 dan 2,000. Terlalu kecil untuk baik pulih rumah rakyat miskin katanya. Di mana dapat duit tu? Jadi dia belum persoalkan dari mana datang duit. Dalam keadaan begini saya minta supaya SPRM pasang pegawai anda. Lihat apakah benar adanya Santa Claus. Datang ke mana-mana majlis, dengan ini, dah jemput ketua bahagian pucung, ada pula dalam sampul. Kalau ada wang, mana itu merupakan politik wang. Kita nak menghapuskan politik wang. Kita tak mau lagi UMNO terpalit dengan politik wang. Enough is enough. UMNO jadi rosak dulu tu kerana melihat segala percaturan politik wang. Sedangkan parti lain tak ada. Saya cakap terus terang, malu kita kalau lihat tengok parti DAP, tak ada pun dia nak bagi duit, tabur duit pada ahli-ahli dia, tak ada. Mereka berjuang untuk mencapai kemenangan di mana-mana kawasan yang mereka perjuangkan. Begitu juga Parti Keadilan. Tak dengar pula Dr. Wan Aizah nak jadi Santa Claus. Ini malam tadi di Selangor, Tan Sri Asma Musa turun. Kabarnya minggu depan Khairi Jamaluddin akan turun. Dan beberapa orang menteri, dia menteri-menteri yang turun lah, menteri-menteri yang 4-5 orang itulah yang mahu menabur 1000 janji, menabur 1000 mimpi. Saya kata nak tabur 1000 mimpi, tabur pilihan raya, bukan untuk ahli-ahli pemimpin UMNO. Jadi saya rasa apakah mereka melihat bahawa pemimpin UMNO ni macam budak-budak. Dalam perayaan hari Christmas, Santa Claus bawa hadiah untuk budak kanak-kanak. Orang tu tak ada. Dalam masyarakat Tionghoa ataupun Cina, bila datang tahun baru Cina, mereka memberi ampau. Ampau itu tidak diberi pada orang dah kahwin. Kalau orang tu dah kahwin, tak dapat ampau. Disqualified. Jadi ampau itu tujuannya beri pada budak-budak. Jadi apakah menteri yang turun ke negeri-negeri membawa uncang bagi pada ketua-ketua bahagian bahawa mereka beranggapan ketua-ketua bahagian ni macam budak-budak. Ini yang rosaknya UMNO ni. Sebab pemimpin merasakan pimpinan peringkat akar umbi ni macam budak-budak. Bagi 4,000, 5,000 diam. Besok bising lagi bagi 4,000, 5,000 diam. Jadi artinya kamu dapat duit dari mana? Where you get the money from? Dalam keadaan Perdana Menteri menyatakan bahawa negara sekarang ini dalam keadaan sukar. Dalam keadaan sukar, kamu sebagai menteri turun ke negeri-negeri bawa uncang. Ini menimbulkan persoalan pada kita. Siapa yang menaja wang itu? Dari mana kau dapat? Jadi kalau kamu menabur wang itu untuk mendapat jawatan, besok kalau kamu pegang jawatan, jadi presiden, ketimbalan presiden, kamu menjadi presiden yang cukup korup. Kerana kamu dah melabur. Kerana kamu membeli jawatan itu.
Sebab itu saya katakan, warga UMNO mesti mempertahankan diri dia. Jangan kita benarkan diri kita diperbudak-budakkan oleh mereka yang bernama pemimpin, oleh mereka yang bernama menteri. Ini saudara Zana Zabiah, mereka peruntukan banyak. Peruntukan yang ada tu untuk apa? Mereka mendapat peruntukan kerajaan bukan untuk tujuan politik. Kalau seseorang menteri tak ada peruntukan, dia turun ke bahagian-bahagian, berjumpa dengan rakyat untuk memberi kebahagiaan pada rakyat. Peruntukan itu, okey nak buat jambatan kalau jambatan rubuh. Tengok kalau ada rumah orang tua-tua yang perlu diperbaiki, perbaiki rumah. Itu dia. Bukan kita bagi duit daripada kerajaan, tak ambil petik duit dari langit. Itu bagi ketua bahagian. Tapi orang bukan bahagian macam mana? Bagaimana mereka-mereka yang ahli-ahli UMNO yang dari berbagai bahagian, mereka tidak disantuni? Apakah penentuan untuk jawatan presiden, timbalan presiden ini ditentukan oleh ketua-ketua bahagian saja, sedangkan ahli akar umbi. Jadi mereka berusaha untuk membeli ahli pimpinan peringkat akar umbi supaya bersetuju dengan mereka, supaya meneruskan kerjasama dengan PBBM. Saya nampak itu saja. Sebab 4-5 orang inilah yang tak bersetuju UMNO memutuskan kerjasamanya dengan Parti Peribumi Bersatu. Mereka ni tak sedar diri. Bagi mereka sekarang ni mereka senang lenang. Macam saya katakan tadi, gaji berpuluh ribu. Apa ada masalah? Rakyat nak apa-apa kedana kau punya hal lah. Mereka tidak langsung menyantuni. Dan mereka, saya ingat daripada saudara ya, mereka tidak ada mempunyai spediko yang kuat. Mereka bukanlah sahabat yang kekal. Kalau mereka benar-benar sahabat yang jitu, yang kukuh, yang menjaga kesatuan, mereka dah lama memperjuangkan Datuk Seri Najib. Yang dilihat ramai rakyat melihat seolah terinaya apabila dikenakan minta dibayar 1.7 bilion oleh lembaga hasil dalam negeri. Ini keadaannya. Sedangkan mereka berada di Putrajaya, di Anjung Kuasa. They are the minister. Dia orang membuat, tapi kenapa tak boleh dibela? Malah tak datang pun. Tak menghubungi pun. Sedangkan waktu beliau menjadi Perdana Menteri, waktu itulah beliau disanjung bagai anak gerak. Jadi Saudara Syahrul laju sangat. Saya melihat dalam keadaan sekarang ni, musim agihan. Musim agihan ni, saudara berhati-hatilah warga UMNO. Saya nak pesan pada warga UMNO. Kalau anda lihat ketua bahagian anda, dengan pergi mana ni apa-apa ni bos? Nak pergi ke Shah Alam. Ada apa? Ada pertemuan. Dengan apa? Ada menteri. Intai-intai. Yang mereka dapat. Sebab itu, ketua bahagian ni akan berusaha untuk mengekalkan jawatannya. Kerana ada imbuhan. Inilah rosaknya UMNO. Di sinilah sebenarnya punca kerosakan kepada UMNO. Ya, Abdul Ghani tak mampu nak bangkit lagi. Dalam keadaan begini, rakyat akan marah. Rakyat bila mendengar apa yang saya cakap, itu saudara juga akan marah. Sebab rakyat tengah susah. Rakyat dihidup dalam penuh penderitaan. Menteri boleh jadi Santa Claus. Turun ke negeri-negeri, pergi ke Terengganu, kabarnya akan pergi ke Terengganu, pergi ke Kedah, pergi ke Perlis, pergi ke seluruh negara. Menjaja mimpi. Kalau saya jadi presiden, insya-Allah kita buat begitu, kita buat begini. Menang belum tahu lagi. Sepatutnya santuni dulu. Santuni dulu. Jangan kita main tembak sembarangan. Sebab itu saya tengok macam apa yang berlaku di Sarawak sekarang ni. Warga Sarawak, pimpinan Sarawak dah menempelak dah. Mereka dah menempelak pimpinan Parti Bersatu. Apabila Zuraidah Kamarudin pergi ke Sarawak, mengatakan bahawa dia akan meletakkan calon dari PBM untuk bertanding bersama-sama dengan GPS. Malam saya dah bagi tahu dah. Tapi jelas GPS dah bagi marah. Dia orang marah. Kenapa nak campur aduk kami? Kenapa nak jadikan kami seperti di Sabah? Yang dituntut oleh warga Sabah dan Sarawak, dia bukannya minta supaya peruntukan kepada pembangunan negeri Sabah dan Sarawak dipertingkatkan. Jangan disamakan Sabah, Sarawak itu pembangunannya sama dengan Kelantan, sama dengan Johor, sama dengan Perlis ataupun di Kedah. Tak boleh begitu, sebab pembentukan Malaysia ini itu yang mereka tuntut di bawah artikel 863. Perjanjiannya adalah 4 wilayah. Waktu itu disebut 4 wilayah. Wilayah Semenanjung, Tanah Melayu, wilayah Singapura, wilayah Sabah dan Sarawak. Tetapi bukanlah wilayah itu merupakan macam sekarang ni wilayah persekutuan. Tidak.
Dia seperti sebuah negara juga. Sebab mereka mereka membentuk Malaysia ini. Jadi kenalah diberi pembangunan, diberi peruntukan mereka sama rata. Jangan mereka dilihat seperti seolah-olah dia nak tirikan. Dan saya mengatakan bahawa Kementerian Penerangan gagal memberi penjelasan kepada rakyat di Sabah dan Sarawak. Sepatutnya kena ada data-datanya. Berapa jumlah wang yang telah pun dibawa ke Sabah dan Sarawak daripada Persekutuan Tanah Melayu, daripada Semenanjung, bawa untuk pembangunan di Sabah. Betul, bawa digunakan untuk menjaga keselamatan, perbelanjaan, kos, menanggung keselamatan. Ini yang dituntut oleh mereka sebab rakyat tak tahu. Bila mereka tak tahu, mereka melihat bahawa ini keadaannya seolah-olah ada diskriminasi. Dan tiba-tiba anda lebih berminat hanya untuk mendapatkan kerusi. Anda berminat untuk menjadi ahli parlimen. Itu saja yang anda fikirkan. Jadi mereka merasakan seolah diri mereka diperbodohkan. Kenapa pimpinan bersikap begitu? Sepatutnya santuni mereka. Mereka juga adalah warga cinta damai. Mereka juga merasakan dan mereka nak berlindung duduk di bawah payung Malaysia. Tapi kalau mereka dianaktirikan, kalau gitu keadaan, coba mereka bangkit menentang. Itu keadaan sebenar-benarnya. Jadi saya, orang macam Zuraidah ni lain kali tak payah turun lah. Tak payah nak tunjuk pandai lah. Kalau anda tak tahu sejarah di Sabah dengan Sarawak, tak payah turun. Buat kerja Kementerian Perumahan Kelayangan Tempatan, tengok di negeri Semenanjung dulu. Dah selesai Semenanjung, turun di Sabah Sarawak hanya menyentuh soal kementerian anda. Bukan bercakap soal politik yang akhirnya menyinggung warga Sabah dan Sarawak. Ini kadang-kadang keterlanjuran lah. Memanglah Mak Lampir ni nak tunjuk dia yang pandai sangat. Dia tak membaca pun perlembagaan. Patutnya tengok perlembagaan. Kamu sebagai menteri bertanya dengan pegawai undang-undang anda. Ini nak tanya ni, panggil pegawai undang. Saya nak turun ke Sarawak. Boleh tak brief saya macam mana tentang kita punya perjanjian penubuhan yang disebut oleh warga-warga di Sabah dan Sarawak? Tanya. Ini tidak. Marahkan dia orang tu, padan muka. Saya bukan nak marah sesangat, tidaklah. Saya nak ambil penjelasan supaya menteri ni, sebab itu saya katakan berkali-kali, menteri kena tahu diri itu menteri. You must know that you are minister. Kalau anda merasakan anda terlalu bijak, akhirnya anda buat kesilapan. Menteri ni bila nak mengeluarkan kenyataan, dia kena berhati-hati. Bukan sembrono. Sebab itu yang saya katakan, bila Tan Sri Perdana Menteri mengatakan kita tak cukup duit, sedangkan menteri pula dah buat ada pesta macam Santa Claus ni, rakyat itu marah. Rakyat akan marah. Mereka makan, minum, ada jamuan apa semua. Di saat rakyat susah, di saat orang yang sedang berniaga, dia nak buat berniaga, nak buka gerai, tak dapat. Ini keadaannya. Dan ada tempat-tempat pula tu tak boleh. Di masjid tak boleh buka, tak boleh soal morek. Tapi boleh buat pula buka puasa, iftar Ramadan, makan ramai-ramai. Jadi rakyat apa benda dia orang ni? Kenapa dia buat begitu? Sabtu Syam ni. Jadi saya bukan kita nak berbalah ni. Saya memberi penyantunan begini sebab saya tengok Saudara Muhammad Faizul Kamuzaman, dia hantar kiriman pada saya. Dia kata, Dok nak tanya, apa tugas Menteri Ekonomi? Dia tanya pada saya, apa yang mereka buat takkan hanya berserah dan pasrah? Tak ada ke pelan pemulihan ekonomi? Uyuk macam ini. Ini pandangan Saudara Muhammad Faizul Kamuzaman. Yang saya harus memberi pencerahan. Tugas dan fungsi Menteri Ekonomi adalah untuk mencari upaya bagaimana untuk mempertingkatkan ekonomi negara kita. Negara kita ini negara yang makmur. Kita ada penghasilan. Bukan kita tiada penghasilan. Kita ada produk. Tetapi kerana kebagalan mereka, maka produk-produk itu terbiar begitu. Macam contohlah, bila musim buah durian, kalau buah durian terbiar begitu, tak ada pemasaran. Tapi kalau menteri itu bijak, maka kalau buah durian itu berlebihan, dia jadikan sebagai durian cream. Ataupun jadikan aiskrim durian, diserbagunakan, dikepelbagaikan penghasilan buah durian. Itu kalau sebut soal durian. Kalau kita bercakap tentang kita punya kelapa sawit, dipelbagaikan produknya. Memang kita tahu bahawa kelapa sawit boleh buat gula, kelapa sawit boleh buat minyak, kelapa sawit boleh buat sabun, kelapa sawit boleh buat macam-macam produk. Jadi hiliran itu penting. Jadi diusahakan supaya tiap-tiap kawasan yang punya banyak dia punya minyak kelapa sawit ini, apa perusahaan yang boleh kita lakukan? Sepatutnya begitu. Ini tidak.
Duduk kat pejabat, relax, pergi turun ke kawasan Felda kerana merasakan ada pengurusi Felda. Pengurusi Felda pula tu buat pengumuman, kita nak wujudkan wakaf Felda. Pula dah. Wakaf Felda artinya wang-wang itu milik penokong-penokong Felda macam mana? Yang Felda nak tahu, warga Felda nak tahu macam mana kita nak meningkatkan produk buah kita. Apa baja yang perlu kita gunakan. Hantarlah orang belajar ke Thailand. Kerana penghasilan dari Thailand, buah-buahannya itu begitu subur. Inilah Menteri Pertanian kena buat, Menteri Ekonomi kena memberi bantuan. Jadi Menteri Ekonomi mesti memikirkan macam mana nak merangsangkan, merancakkan ekonomi rakyat dan negara kita. Dan kalau ada pengusaha-pengusaha yang datang negara kita ni, masalah kita apa? Berbincang. Masalah tidak ada cukup tenaga pekerja. Bincang dengan institusi pengajian tinggi. Buatkan dia punya roadmap ataupun perancangan-perancangan 10 tahun mendatang. Dulu zaman Tun Razak, dulu kita ada rancangan Malaysia pertama, kedua, ketiga. Dan sekarang kita masuk rancangan Malaysia ke-12. Dalam rancangan Malaysia ke-12, tidak ada perancangan sekarang ni, saudara. Dan sehingga saat ini tidak diumumkan. Kita dah habis dah. Rancangan Malaysia ke-11 is already over. Now, dengan wang yang tidak mencukupi, apabila Perdana Menteri mengatakan diri tak mencukupi wang, macam mana kita nak melangsaikan ataupun unjuran rancangan Malaysia ke-12? Bagaimana nak buat ni sekarang ni? Pembangunan perlu berterusan. Rancangan Malaysia ke-12 mesti diadakan. Tapi apa yang harus dilakukan? Jadi Menteri Ekonomi kena memikirkan, disinkronisekan dengan Menteri Pelancongan. Okey, sekarang ni pelancongan kita apa? Apa nak buat dalam keadaan sekarang ni? Ataupun persiapan masa akan datang. Supaya bila buka saja nanti negara kita ni, maka kita ada kepelbagaian produk-produk pelancongan untuk kita pasarkan. Tidak berlaku. Menteri Pengangkutan, macam mana keadaan? Malahan orang nak ambil road tax pun tak dapat lagi. Berbulan tunggu. Jadi ini contoh-contohnya. Jadi Saudara Mak Faizul Kamal Zaman, tugas menteri bukan memanaskan kerusi. Bukan ada orang bawa beg, dia duduk, aku menteri. Tak boleh, bukan sekadar membuat pengumuman demi pengumuman. Duduk bersama dengan pakar-pakar ekonomi. Itu tugas menteri. Kemudian saudara Benson Patah pula dia kata, Dok, kalau boleh ceritakan sikit sejarah individu yang berjaya dalam ekonomi tanpa banyak bergantung dengan kerajaan. Bagi saya tak ramai. Tak ramai. Sukar. Tiap-tiap mereka yang mau berjaya dalam sektor ekonomi, sektor dagang ini, mesti dibimbing, dibantu oleh kerajaan. Sebab itu, Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah dulu, perkara pertama selepas ini Petronas, yang ditumpukan oleh beliau, kerana beliau adalah lulusan daripada ekonomi, adalah bank. Maka diwujudkan Bank Bumi Putra. Tujuannya, kalau orang nak berniaga, mesti ada urusan dengan bank. Tanpa bank tak boleh nak berniaga. Bolehlah berniaga, dapat duit, simpan bawah bantal. Rumah ada hujan, basah duit ataupun juri dan sebagainya. Bila ada sistem perbankan yang tersusun rapi, maka kita boleh berniaga dengan mudah. Itu yang disantuni oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Sebab itu beliau mewujudkan Bank Bumi Putra. Selepas itu beliau mewujudkan Bank Islam. Dan kertas kerjanya diberi pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang kebetulan selepas itu menjadi Menteri Kewangan. Ya, jadi tumpuan kita bank. Jadi untuk itu, kalau kerajaan tidak membantu, susah. Bukanlah kerajaan membantu. Tu macam setengah tu pakai kroni. Kau gini, kau buat projek ini. Tak bolehlah begitu. Tapi disusun betul-betul. Dicari rakyat berapa. Okey, kau contoh. Macam saya pernah pergi bertandang ke Rusia, saudara. Saya pergi ke Rusia, pergi ke Gagarin Center, di mana mereka menghantar angkasawan apa semua. Mereka mencipta ini pesawat Soyuz itu yang naik ke bulan, naik dekat angkasa lepas. Dia di sana, dia bukan centralized. Contohnya mungkin di Kelantan buat ekor saja. Kemudian di Kedah dia buat kepala saja. Avionics saja. Di Johor buat badan saja. Di Selangor dia buat dia punya kerangka dalaman. Di Pahang buat dia punya elektronik. Itu cara dia. Sebab itu sekarang hari ini saudara lihat, suka tak suka kena terima hakikat bahawa China, Russia sudah mula meningkatkan dia punya ekonomi, sebab mereka tidak mengamalkan komunisme, tetapi mereka membangunkan dia punya susun satu pembangunan ekonomi dan industri mereka.
Kita sekarang ni sebab kita terlalu sangat pada enterprise, terlalu sangat kepada sistem pengsuastaan, akhirnya lumpuh dasar ekonomi baru yang diwujudkan oleh Yang Berhormat Mulia Tun Abdul Razak dengan penuh berlapang dada untuk melihat supaya kek ekonomi negara ini dapat dikongsi bersama rakyat ini tidak tercapai hanya kerana kemusnahan kesan daripada wujudnya projek pengsuastaan, privatizations. Inilah yang melumpuhkan dasar ekonomi baru, inilah melumpuhkan DEB yang akhirnya sepatutnya kek ekonomi ini dapat dikongsi oleh seluruh rakyat supaya rakyat boleh duduk sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan kaum-kaum lain tidak tercapai. Sehingga saat ini kita dasar ekonomi baru, jumlah penguasaan ekonomi warga Bumiputera cuma 12%. Tidak mencapai sasaran dulu nakkan 30%. Dah berpuluh tahun dah. Akhirnya orang menuduh bahawa ini semuanya kerana UMNO. Bukan. Kerana pimpinan mereka yang berada di anjung kuasa yang tidak tahu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Kita sambung malam besok. Selamat bersahur. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.